Kenali text box dalam VB.NET. Bila kita buat apa-apa aplikasi, biasanya kita akan dapatkan input daripada user. Salah satu kaedah yang paling popular adalah menggunakan text box. Satu kotak input untuk user type apa-apa dalam tu. Type nama, type umur. Pilihan lain kita mungkin gunalah radio ke, checkbox ke, combo box ke. Tapi yang paling kerap yang biasa mesti ada tu text box lah. Okay, text box ni dia merupakan asasnya satu kotak putih untuk type sebaris ayat dalam tu. Tetapi ada banyak benda yang kita boleh buat. Kalau tengok dekat property tu ada macam-macam benda boleh buat. Saya akan ceritakan beberapa yang utama sahaja. Dan nanti bila kita nak guna lebih lagi, baru boleh cari lagi lah. Jadi untuk yang orang nak baru mula nak kenal tu, kena faham dulu benda-benda basic pada text box. Okay, kita tengok dalam Visual Studio. Cara bubuh dia, ambil text box. Okay, benda pertama yang kita kena tengok adalah name. Asal dia bagi itulah text box 1. Jangan biar kita mesti tukar. Alah, kalau macam orang dapat anak tak ada lah, bila pergi daftar tu dia kata, "Boh pilih nama apa pun." Melainkan 2-3 minggu sebelum tu dah beli dah buku senarai nama anak-anak yang sedap. Jadi macam tu jugalah bila kita buat benda-benda dalam ni pun, mesti bagi nama. Text box mesti mula dengan txt. Kemudian apa yang isi dalam tu? Nama pelajar. Dia deskriptif. Nama dia, kita tahu dah ni fungsinya apa. Tapi ni kita boleh label dah. Tapi masa kita buat coding, kita tak nampak dah label ni. Kita cuma tahu kotak ni untuk apa. Dia adalah text box txt. Fungsinya simpan nama pelajar. Kalau memang skop dia kecil, boleh buat nama saja. Tapi kalau itu ada maklumat pelajar, maklumat guru, maklumat keluarga, jadi tak boleh bubuh nama saja. Nanti keliru. Bubuh nama panjang je. Nak bagi beza, N huruf besar, P huruf besar. Ini nama dia camel case. Okey, itu yang pertama. Nama. Yang kedua, teks. Teks ni dia duduk bawah. Sebab kita ambil yang ni. AZ ni. Alphabetical. Kalau kita ambil yang ni, categorize. Dia susun ikut kategori. Yang ni dia ikut ABC ni. Teks. Teks adalah benda yang ada dalam ni. Biasanya kita biar kosong. Tapi seperti lain-lain, label, form semua, kita boleh nak letak siap-siap tulisan di sini. Contoh macam tu kan. Ada space bar. Jadi bila orang run saja, memang dia dah ada perkataan tu, orang boleh lah terus type yang tu ke, padam balik ke yang tu ke. Jadi benda ni dah ada siap-siap. Itu fungsi teks. Teks ni, dia selain daripada kita set kat properties, dari segi coding pun kita boleh buat juga. Untuk nak baca dia, nak baca data dalam text box ni, apa yang orang type tu, kita akan guna nama dia, teks nama pelajar, dot text. Akan baca. Nak hantar data situ macam juga, dot text. Text ni bermaksud benda di dalam ni. Okey, selepas daripada teks, font pula. Font ni adalah jenis font. Dia macam kata kita guna Microsoft Word lah, ada font sini. Macam tu juga yang ni pun, font. Okey, font ni kalau kita ambil tanda campur ni, ada beberapa pilihan. Kalau tak mau ambil yang ni, ambil ujung ni. Titik 3 ni, dia keluar dialog box, pilih di sini. Nak tukar font jenis apa, font style, bold ke apa ke, size dia berapa. Boleh belakang. Jadi font ni kalau kita nak buat, bagi tetap, sebelum start bubuh apa-apa, masa form ni lagi, create form tanpa isi apa-apa, tukar font siap-siap. Sebab lepas tu, setiap kali kita tambah apa-apa, text box, label, apa semua, dia ikut size tu. Okay, itu adalah font. Seterusnya, text align. Text align adalah alignment dia. Macam dalam Word lah, left, center, right. Gitu. Macam tu juga yang ni pun. Kita boleh letak apa-apa dalam tu. Ambil saya isi balik teks tadi. Buat contoh kata A lah. Okay. Dia asal tu left. Jadi dengan text align, kita boleh letak bagi duduk tengah, duduk kanan. Bergantung kepada keadaan yang sesuai lah. Asalnya kebanyakan orang tak left. Tapi kadang-kadang kita nak bercantik letak center.
ataupun nak bubuh nombor letak belah kanan. Sebab dia angka, jadi nak bagi masa kata duit tu kan 15.20. Nah, dia duduk belah kanan tu nampak lebih seragam. Okey, yang tu text align. Seterusnya multi-line. Yang katakan multi-line tu asalnya ialah dia adalah sebaris sahaja. Ni saya balik asal balik left. Dalam ni orang boleh text sebaris saja. Lebar ni kita boleh ubah. Besar mana orang nak ubah, nak isi. Tapi tinggi tak boleh. Dia tak ada butang titik putih ubah ke kanan. Sebab dia guna untuk nak text sebaris saja. Tapi kalau kita make multi-line, force ni tukar jadi true. Sama tukar ataupun double click boleh tak? Dia berubah jadi true. Baru kita nampak titik atas bawah ni. Artinya yang ni kita boleh tarik jadi panjang. Dan semasa user isi, dia boleh tag banyak baris. Itu maksud multi-line. Kalau kita tukar kepada force, jadi balik asal balik dah. Sebaris saja. Biasa kalau nak tag alamat ataupun nak buat karangan panjang-panjang, ambil multi-line. Baru user boleh masukkan banyak dalam tu. Kalau tak ada multi-line ni, kalau force, artinya memang sebaris tu sajalah. Ini yang kerap digunakan. Okay, itu untuk multi-line. Seterusnya, back color dan fore color. Back color warna latar, fore color warna tulisan. Saya tu bubuh tulisan sikit dulu bagi dia contoh. Okey, kita ambil color lah. Fore color. Fore color lah ni warna asal warna hitam. Klik tu dia ada pilihan lah. Nak custom, web ataupun sistem. Nak warna apa-apa. Jadilah warna tu. Yang tu fore color. Back color pula. Back color asalnya putih. Kod-kod lah nak ambil warna lain. Bagi beza sikit. Dan yang ni pun sama juga. Kita boleh buat back color, fore color ni pada coding. Okay. Mula kita tukar apa. Saya double klik pada sini. Sampai kat sini. Ambil sini. Untuk God Focus G. Ni. Yang ni tak pakai lah tag chain ni. Buang lah. Yang kata God Focus ni bila orang klik dalam kotak tu. Jadi txt nama pelajar dot back color sama dengan color color dot nak warna apa? Pink. Pink. Okey. Jadi apabila klik dalam tu jadi warna pink. Kemudian lagi satu lost focus. Lost focus nak ni juga txt back color ni tapi warna putih. Okey. Sekarang ni ada satu je kotak, saya tambah lagi satu lah text box. Sebab nak tunjuk apabila yang kata got focus, lost focus tu. Okay, tekan run. Yang kata lost focus apabila dia keluar, cursor tu yang boleh klik tu keluar daripada kotak ni. Got focus bila kita klik masuk dalam tu. Lah ni got focus. Dia dalam ni, klik itu. Bila kita klik keluar dah tu, dia hilang jadi warna putih balik. Klik dalam tu, dia jadi balik. Klik keluar, dia hilang balik. Okey, itu adalah kalau kita nak buat coding untuk dia nak bertindak macam tu lah. Tapi siapa yang rajin lah nak buat tu. Tu back color dengan fore color. Lepas tu ada tiga benda. Read only, enable, visible. Read only artinya orang boleh baca saja, nak type tak boleh. Enable artinya benda tu ada, kita boleh set true false. Read only, enable, visible, ketiga-tiganya adalah jenis true false. Tengoklah tempat dia. Kita ambil balik yang ni. Read only R. Yang ni. Dia false. Kalau true, maka boleh nampak macam biasa, tapi nak type dalam tu tak boleh. Tak boleh nak padam ayat apa tu. Enable ni pula, dia akan jadi kelabu sikit. Kita tengoklah.
dan dia tak berfungsi. Benda tu nampak, orang boleh tengok, tapi nampak jadi warna kelabu sikit dan tak boleh nak buat apa-apa. Tekan pun tak boleh. Okay lah, ni enable ni ambil true balik, tapi yang tadi read only ni biar force habis tukar jadi true. Okay. Dia tak boleh padam, tak boleh ubah apa-apa, tapi boleh picit, boleh highlight dia. Saya boleh copy, boleh paste, boleh baca. Tapi dia read only, artinya tak boleh nak edit benda ni. Dan lagi satu, visible. Visible asal ni true. Kalau kita ambil force, tak nampak. Dekat design ni nampak lah. Tapi bila kita run dia, dia akan hilang. Tak nampak. Nampak ni? Tak ada. Apa gunanya visible kalau dah buat tapi tak nampak? Dia ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, pegang ni tu. Visible ni. Kita nak letak satu value. Kita perlu benda tu kan. Tapi tak nak orang tengok. Dalam segi programming, tak tahu letak kat mana. Nak letak dekat form, kita sediakan form. Dia perlu pegang apa-apa value. Tapi, tak nak orang tengok. Itu satu. Yang kedua, kita nak sembunyikan dulu. Kemudian, bila orang klik satu button, baru dia akan timbul. Ataupun kita buat review untuk pilih kan. Sila nyatakan sebab. Pertama, apa dia, dua, ketiga, keempat, lain-lain. Nyatakan. Bila nyatakan tu, ada text box. Bila dia pilih dan nyatakan, baru text box timbul. Masa tu kita gunakan visible ni buat coding lah. Okey, itu visible. Seterusnya, max length. Max length ni panjang maksima orang boleh isi dalam tu. Okey, macam contoh yang bawah ni. Kemudian max M. Ni dia. Ni max length. Asalnya 32,000. Kalau kita nak suruh isi nombor kenalan, buh 12 je. Buh keterangan terbelah ni tanpa tanda dash. Jadi orang type tak boleh lebih. Type lebih pun dia tak akan terima, sangkut dekat tu je. Itu maksud max length. Lepas max length, password char. Jadi kalau text box ni, kita nak jadikan dia untuk orang masukkan password. Jadi kita nak huruf apa yang nampak. Sebab kalau password sepatutnya, masa orang type, dia tak timbul huruf yang orang type tu. Contohnya bintang. Okey, tekan start. Bila orang type dalam tu, dia akan keluar bintang. Tak nampak lah. Itu maksud dia. Sebab password sepatutnya masa orang tu type, orang yang dari kat belakang tak boleh nak nampak. Dia terpulang kepada orang tu lah. Cara nak elak bagi orang baca apa yang dia type kat tangan itu. Tapi dekat monitor tu, suara kita buat password char ni sebagai bintang. Menyebabkan bila orang type, dia tak nampak huruf tu. Dia keluar simbol yang kita nak tu saja. Lepas password char, last sekali tab index. Tab ni artinya kita boleh tekan tab kat keyboard kita masa tengah run. Okay, katakanlah kita ada yang ni tengok tadi dah. Ni belum. Visible true. We only. Force, dia boleh baca balik. Kemudian enable. True, okay. Ada satu, ada dua. Ada lagi satu text box. Okay. Dan tekan start. Dia biasa kita tekan tab, dia akan bergerak lah. Dalam kotak yang pertama ni, tekan tab. Dia akan main kotak bawah ni dulu. Sebab masa create tadi ni, buat kotak ni. Kotak ni kotak ketiga. Tekan tab baru main sini. Kita nak ubah susunan dia. Nak bagi ikut urutan. Sebab masa kita buat tu, kadang-kadang kita buat tang ni, adjust, ubah kiri kanan, betul? Nak urutan. Mungkin kita buat dua kolom. Nak buat ke turun bawah ke kiri, ke tepi-tepi ke. Masa ni lah kita guna tab index. Ni dia. Ni dua. Yang ni satu. Yang ni kosong. Dia memang bermula dari kosong. Lepas tu yang ni, dua itu jadi satu. Yang ni. Yang satu, yang ni dua. Okey. Semula tekan start.
Okey, duduk dalam ni, tekan tab, dia mai sini. Pi yang kedua. Lepas tu, mai sini, yang ketiga. Itulah tab indeks kesan dia. Bila kita buat nombor di sini. Itulah benda-benda yang kerap digunakan dalam textbook. Yang lain-lain tu ada lagi lah bergantung kepada situasi yang kita perlu.